Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Berita terkini. Masih lagi tentang Najib Razak. Wow, ini betul-betul luar biasa nih tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Disahkan memang sudah diserahkan nama-nama calon di Pekan untuk Parlimen Pekan dan Najib salah seorang daripadanya. Walaupun begitu tuan-tuan dan puan-puan, duka cita dimaklumkan. Najib hilang kelayakan tanding PRU. Najib hilang kelayakan tanding PRU. Pakar perlembagaan berkata, bekas pengerusi Barisan Nasional itu tidak layak untuk bertanding atau menjadi calon, sama ada dalam PRU 15, pilihan raya negeri atau pilihan raya kecil berdasarkan perkara 48 Perlembagaan Persekutuan. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mungkin terpaksa untuk melupakan hasratnya untuk bertanding semula dan mempertahankan kerusi Parlimen Pekan pada pilihan raya umum ke-15 yang akan datang ini. Kecuali mantan Presiden itu mendapat pengampunan diraja dalam masa terdekat, walaupun peluang berkenaan memang sangat-sangat tipis. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apa yang saya bacakan tadi itu bukan dinyatakan oleh orang kampung, bukan juga dinyatakan oleh makcik-makcik yang suka membawang, bukan juga pakcik-pakcik yang buat meroyan, bukan. Tetapi ini dinyatakan oleh seorang pakar perlembagaan, dan pakar perlembagaan ini pula bergelar profesor. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, walaupun semangat kamu tinggi untuk menyatakan, untuk mau supaya Najib Razak dicalonkan ke, bertanding ke, tapi menurut Profesor Madya Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Hussein berkata, bekas pengerusi Barisan Nasional itu memang tidak layak lagi untuk bertanding ataupun hanya untuk menjadi calon pun, sama ada dalam PRU 15, pilihan raya negeri atau pilihan raya kecil berdasarkan perkara 48 Perlembagaan Persekutuan. Katanya perkara 48/5 perkara 48/5 Perlembagaan Persekutuan menetapkan sekatan bagi seseorang yang telah dijatuhkan hukuman penjara tidak kurang daripada 1 tahun atau dihukum denda tidak kurang daripada RM2,000 Malaysia untuk dinamakan sebagai calon, dipilih atau dilantik sebagai ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara, kecuali dia sudah mendapat pengampunan bebas. Tuan-tuan dan puan-puan, Najib Razak bukan hanya sekadar didenda RM2,000, tetapi Najib Razak telah didenda sebanyak RM210 juta Malaysia. Ini berapa kali ganda nih. Jadi memang tiada harapan. Kedua, tuan-tuan dan puan-puan, Perlembagaan Persekutuan itu menyatakan, Perlembagaan Persekutuan perkara 48/5 itu mengatakan, kalau seseorang itu kena penjara tidak kurang daripada 1 tahun, dia pun tidak layak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Najib Razak bukan di penjara 1 tahun, tapi Najib Razak di penjara 12 tahun. Jadi apa lagi yang mau? Takkan nak rosakkan perlembagaan negara Malaysia, takkan mau langgar perlembagaan negara Malaysia, takkan mau rodok saja. Jangan sampai ini jadi case study. Nanti lain kali pada masa akan datang ini akan menjadi case study yang akan menyebabkan orang-orang banduan-banduan pun boleh bertanding. Jadi kena hati-hati ya. Walaupun begitu, kalaulah dia menang dalam semakan macam mana pengampunan ke, tak apalah. Yang penting dia jangan langgar perlembagaan. Saya Twin TV channel ini, admin kepada channel ini, sangat-sangat menjunjung tinggi kepada kedaulatan perlembagaan negara Malaysia. Jangan main-main dengan perlembagaan negara Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Okey. Perkembangan politik tanah air menjelang pilihan raya umum ke-15. Pada saya PRU 15 kali ini adalah paling bersejarah, paling dramatik dan paling penting untuk ramai pihak. Terutamanya memetik semula, mengingat semula, mengimbas semula ucapan daripada Zahid Hamidi, Presiden UMNO. Dia kata kalau UMNO BN kalah pada kali ini,
maka UMNO BN akan jadi lebih teruk lagi daripada sebelumnya. UMNO BN akan jadi lebih teruk, 10 kali ganda lebih teruk agaknya maksudnya daripada ketika mereka kalah di pilihan raya ke-14 yang lalu. Okey. Jadi satu demi satu parti politik buat strategi. Satu demi satu parti politik buat strategi untuk menang. Yang lawan jadi kawan, yang musuh jadi tiba-tiba jadi kawanku. Yang musuhku jadi kawanku. Yang dulunya tidak bengam, selalu berkeji-keji, sekarang terpaksa berbaik-baik. Okey, begitu juga dengan Anwar Ibrahim. Hari itu kata tak tahulah, macam-macam nafi itu ini. Tapi sekarang sudah dinyatakan bahawa memang kalau nak menang tak ada jalan, kena bekerjasama, kena buang ego sikit dan kena bekerjasama. Akhirnya Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa Majlis Presiden Pakatan Harapan bersetuju bekerjasama di dalam pilihan raya bersama dengan MUDA. Okey, Parti Syed Saddiq. Saya mau ulas dulu tajuk ini. Pada saya ini adalah satu tindakan yang sangat betul, bagus daripada Pakatan Harapan. Kerana sekarang ini sudah ada undi 18 ya, dan harus diingat MUDA walaupun dia amat baru betul MUDA ini, tetapi dia sudah berjaya menang di Johor. Tempat yang bukan calang-calang dia menang. Makna kata MUDA ini ada potensi untuk menang pilihan raya. Sekurang-kurangnya 1-2 kerusi mungkin MUDA boleh menang. Kenapa? Undi 18. Dan jangan permainkan suara orang muda. Suara orang muda sekarang dia boleh menjadi lebih besar, lebih dewasa daripada orang yang sudah dewasa. Jadi kekuatan di antara MUDA dan Pakatan Harapan, maksudnya jadi Pakatan Harapan Plus, ini pasti saya yakin akan boleh menggugat kekuatan terutamanya pemuda UMNO. Pemuda UMNO. Selama ini pemuda UMNO mendominasi hampir 100%. Hampir 100% orang-orang muda di Malaysia hanya ditentang oleh pemuda daripada Pakatan Harapan. Tapi kali ini betul-betul parti muda. Betul-betul parti muda yang akan membuat tantangan bersama dengan Pakatan Harapan. Okey, jadi apa yang akan terjadi nanti pasti akan menggegar. Yang pastinya Pakatan Harapan telah pun bersetuju untuk bekerjasama dengan Parti Muda bagi menghadapi pilihan raya. Pakatan Harapan dan Ikatan Demokratik Bersatu Malaysia atau dikenali sebagai MUDA akan bekerjasama dalam pilihan raya umum PRU ke-15, kata Anwar Ibrahim. Okey, bagaimanapun pengerusi Pakatan Harapan itu berkata, Majlis Presiden memutuskan ia akan diteruskan sebagai pakatan pilihan raya buat masa ini. Jadi hanya waktu pilihan raya saja. Jelas Anwar, kerana untuk menjadi parti komponen dalam gabungan itu ia perlu mendapat kelulusan daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Keputusannya boleh diteruskan atau tidak dengan kerjasama dengan MUDA nanti akan dibuat selepas ini. Denyut nadi, suara rakyat tahniah diucapkan kepada Anwar Ibrahim dan MUDA yang telah membuat satu persetujuan yang amat baik. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.